Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita nak sambung kepada pengangkutan aktif dalam standard kandungan 3.2, konsep pergerakan bahan merentasi membran plasma, biologi tingkatan 4 untuk bab 3 yang bertajuk pergerakan bahan merentasi membran plasma. Jadi untuk slot kali ini kita akan bincangkan tentang pengangkutan aktif. Sebelum tu kita buat sedikit revision pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif. Ada dua jenis pengangkutan iaitu pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif. Pengangkutan pasif ada tiga jenis. Resapan ringkas, osmosis, resapan berbantu. Resapan ringkas melibatkan bahan-bahan lain selain air. Okey. Sama ada merentasi membran separa telap ataupun tidak menerusi membran separa telap. Manakala kalau untuk pergerakan air dari kawasan berkepekatan tinggi air ke kawasan berkepekatan rendah air, merentasi membran separa telap itu adalah osmosis. Untuk resapan berbantu, pengangkutan yang menggunakan protein pengangkut iaitu protein pembawa dan protein liang untuk dia masuk ke mana-mana kawasan lah, ke dalam sel ke, nak keluar sel ke. Jadi pengangkutan pasif ni, ia tidak memerlukan tenaga, bergerak daripada kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Ia akan mencapai keseimbangan dinamik dan ia akan menuruni kecerunan kepekatan. Itu pengangkutan pasif yang kita dah belajar minggu lepas. Minta maaf, bukan minggu lepas, malam. Untuk pengangkutan aktif, ia berlawanan dengan pengangkutan pasif. Pertamanya, ia memerlukan tenaga. Kedua, dari kawasan berkepekatan rendah ke kawasan berkepekatan tinggi. Yang ketiga, ia melawan kecerunan kepekatan. Yang keempat, ia tak akan mencapai keseimbangan dinamik. Sampai bila-bila tak akan mencapai keseimbangan dinamik, tetapi dia akan mengakibatkan satu kawasan tu mengalami pengumpulan bahan secara berterusan dan satu lagi kawasan akan mengalami penyingkiran bahan secara berterusan. Jadi kita nak belajar tentang pengangkutan aktif. Okay, pengangkutan aktif. Tadi teacher dah ada sebut, ada orang nak masuk ke? Baiklah, pengangkutan aktif. Pengangkutan aktif ialah pergerakan bahan, molekul, bahan ataupun molekul atau ion merentasi membran plasma menentang kecerunan kepekatan. Apa maksud menentang kecerunan kepekatan? Dari kawasan sikit, dia nak bergerak ke kawasan yang banyak. Ibarat macam dia nak naik bukit lah, katalah ini bukit, dia nak naik bukit. Dia nak melawan kecerunan kepekatan. Jadi bila dia melawan kecerunan kepekatan, maka pengangkutan aktif ini memerlukan tenaga daripada molekul ATP. Apa itu ATP? Adenosina trifosfat yang dijana semasa respirasi sel. Nanti kamu akan belajar dalam bab respirasi. Di mana bab respirasi ini kita akan belajar di mana sel ni dia akan menjalankan respirasi sel. Di mana respirasi sel tu ia akan menjana tenaga. Dan nanti tenaga itu akan disimpan dalam molekul ATP. Jadi tenaga ni bolehlah kita stroke dengan ATP lah. Dan untuk pengangkutan aktif ni dia memerlukan tenaga ataupun memerlukan ATP. Nanti teacher akan ajar apa itu ATP. Nanti dalam bab respirasi selepas ini.
aktif, ia memerlukan protein pembawa. Protein pembawa spesifik yang mempunyai tapak spesifik untuk bergabung dengan molekul atau ion. Okey, jadi ingat lagi tak, resapan berbantu juga menggunakan protein pembawa. Tetapi resapan berbantu dia menuruni kecerunan, kepekatan dan tidak menggunakan tenaga. Tapi untuk pengangkutan aktif, dia menggunakan protein pembawa tetapi dia menggunakan tenaga. Jadi kalau soalan suruh kamu bagi persamaan antara pengangkutan aktif dengan resapan berbantu, kamu boleh bagi jawapan memerlukan protein pembawa. Okey. Jadi protein pembawa ni special dia ada tapak spesifik untuk dia bergabung dengan molekul atau ion. Lepas tu kita tengok macam mana tapak spesifik tu. Jadi selain daripada protein ni, protein pembawa ni dia ada tapak spesifik untuk bergabung dengan molekul ataupun ion yang dia nak angkut tu. Protein pembawa ni juga akan mempunyai tapak untuk bergabung dengan molekul ATP. Jadi ada dua tapak kat sini. Kenapa pengangkutan aktif ni dia perlukan tenaga? Kerana untuk dia berubah bentuk, untuk mengangkut bahan tu masuk ataupun keluar, dia perlukan tenaga untuk berubah bentuk dia. Jadi protein pembawa ni akan berubah bentuk apabila kumpulan fosfat bergabung kepadanya. Kemudian molekul atau ion bergerak merentasi membran. Okey, jadi kita rasa kita kena ajar jugalah ATP ni. Okey, dia macam ni. Bila berlakunya proses respirasi sel, ia akan membebaskan tenaga. Tetapi tenaga ni bukan semuanya digunakan serta-merta dalam sel tu. Jadi rugilah tenaga ni kan kalau tak simpan. Jadi tenaga ni dia akan diikat bersama ADP, adenosina difosfat, dan juga fosfat bebas, free fosfat. Kemudian ia akan membentuk ATP. Jadi ATP inilah kita panggil sebagai sumber tenaga segera. Jadi bila mana protein pembawa ni nak mengubah bentuk, okey, jadi ATP ni akan diuraikan. ATP ni akan diuraikan untuk membebaskan tenaga, ADP dan juga fosfat bebas. Jadi protein pembawa ni berubah bentuk apabila kumpulan fosfat bergabung kepadanya. Kemudian barulah molekul atau ion tu boleh diangkut merentasi membran. Okey. Macam ni Okey, ni protein liang ini protein pembawa. Okey, ini katalah ini protein pembawa Jadi bahan dekat luar ni sikit je. Dalam sel ni dah ada banyak. Tetapi masih lagi bahan yang sikit ni kita nak angkut masuk ke dalam sel. Inilah yang kita panggil sebagai melawan kecerunan kepekatan. Jadi ia memerlukan tenaga untuk mengubah bentuk protein pembawa. Pada protein pembawa ni nanti akan ada tapak spesifik untuk bergabung dengan bahan tersebut. Satu lagi tapak dia akan bergabung dengan ATP. Barulah protein pembawa ni boleh berubah bentuk untuk mengangkut bahan ini, molekul ini atau ion ini ke dalam. Pengangkutan aktif dia takkan mencapai keseimbangan dinamik. Ia akan mengakibatkan sama ada pengumpulan di sesuatu kawasan tu ataupun penyingkiran molekul atau ion dalam sel. Dan protein pembawa yang terlibat dalam pengangkutan aktif biasanya dikenali sebagai PAM. Misalnya dalam sel haiwan sekarang kita nak belajar tentang PAM natrium kalium dan satu lagi ialah PAM proton.
Ini adalah contoh yang menggunakan pengangkutan aktif. Okey, dalam sel haiwan, protein pembawa yang mengangkut ion natrium ke luar sel dan ion kalium ke dalam sel disebut sebagai pump natrium kalium. Jadi ion natrium tu akan diangkut ke luar sel. Walaupun ion natrium dalam sel tu dah sedikit dah, dekat luar tu dah banyak. Tapi masih lagi ion natrium ni perlu diangkut ke luar sel. Jadi apabila dia melawan kecerunan kepekatan, maka ia adalah pengangkutan aktif dan memerlukan tenaga. Dan ion kalium diangkut ke dalam sel. Sedangkan dekat luar tu dah sikit dah ion kalium. Tapi masih lagi perlu diangkut ke dalam sel kerana ini penting untuk mengekalkan fungsi biologi sel. Okey. Okey, jadi mekanisme pump natrium kalium Okey, ini adalah mekanisme pump natrium kalium yang menjalankan pengangkutan aktif. Okey, contoh di sini. Ini adalah bendalur luar sel. Maksudnya luar sel lah ni. Dalam ini sitoplasma. Maksudnya dalam sel. Katalah ini sel, ini sitoplasma. Ini katalah ini nukleus Ini sitoplasma. Dalam sel lah. Yang dekat luar ni adalah luar sel. Kita panggil bendalur luar sel. Kalau kamu tengok kat sini, dalam sel ion natrium dah sikit ni. Dekat luar lagi banyak ion natrium. Tapi kita kena angkut ion natrium tu ke luar sel. Jadi pada protein pembawa ini ada tapak spesifik untuk dia bergabung. Okey, kejap Oh, minta maaf. Betul lah kan? Kejap. Dia nak angkut keluar sel kan? Okey. Jadi kat sini, ini tapak spesifik. Dia akan bergabung dengan ion natrium tadi. Lepas itu, sekarang ni dalam sel kepekatan ion natrium rendah. Di luar sel kepekatan ion natrium tinggi. Tapi kita perlu angkut ion natrium tu keluar untuk mengekalkan fungsi biologi sel. Jadi di sinilah ia akan menggunakan pengangkutan aktif dengan menggunakan tenaga daripada molekul ATP. Maka molekul ATP adenosina trifosfat, T ni merujuk kepada tri. Kenapa tri? Ada 3 fosfat. Terurai kepada ADP, adenosina difosfat dan P fosfat ni. Dan kumpulan fosfat ni akan terikat kepada protein pembawa. Ikatan fosfat ini akan membekalkan tenaga dan mengubah bentuk protein pembawa, lalu ion natrium diangkut melalui protein pembawa ke luar sel. Boleh Kalau kita belajar semalam, ion natrium ni dia menggunakan resapan berbantu menggunakan protein liang, betul? Tapi itu kalau daripada kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Menuruni kecerunan kepekatan. Tak ada lagi. Tetapi jika ia melawan kecerunan kepekatan, maka ia akan menggunakan protein pembawa dengan menggunakan pengangkutan aktif. Boleh Kalau dia menuruni kecerunan kepekatan, ion ni akan diangkut menggunakan resapan berbantu. Tak perlu tenaga sebab dia boleh, protein pembawa tu boleh berubah bentuk sendiri. Tetapi jika ada lagi korang ni ke teacher cakap seorang-seorang je ni. Okey, ada lagi orang ni. Okey, jadi kat sini tadi. Okey, tapi kalau dia melawan kecerunan kepekatan, ia perlukan tenaga. Sebab untuk mengubah bentuk protein pembawa. Jadi di sini, selesailah untuk dia angkut ion natrium ke luar sel. Pada masa yang sama, ia perlu angkut ion kalium ke dalam sel. Sedangkan, mana saya punya pen tadi? Okey. Sedangkan, dalam bendalur luar sel, kepekatan ion kalium rendah. Dalam sitoplasma, kepekatan ion kalium tinggi.
Tapi kita masih lagi perlu mengangkut ion kalium daripada luar ke dalam untuk mengekalkan fungsi biologi sel. Yang inilah yang kita panggil pump natrium kalium. Jadi bila dia melawan kecerunan kepekatan, maka ia akan diangkut menggunakan pengangkutan aktif. Okey, dua ion kalium dari luar sel bergabung dengan protein pembawa. Kumpulan fosfat meninggalkan protein pembawa, kehilangan kumpulan fosfat mengembalikan bentuk asal protein pembawa. Ion kalium diangkut melalui protein pembawa ke dalam sel. Adakah jelas anak-anak pelajar semua? Jelas tak? Jelas. Okey, Jelas. Okey, kamu cuma ambil idea penting je. Pengangkutan aktif daripada kawasan berkepekatan rendah diangkut ke kawasan berkepekatan tinggi. Kemudian menggunakan tenaga, kemudian apa lagi? Menggunakan protein pembawa melawan kecerunan kepekatan. Dan ia tak akan mencapai keseimbangan dinamik tapi akan mengakibatkan penyingkiran atau pengumpulan bahan dalam sel. Okey, sekarang ni tadi dah selesai untuk pump natrium kalium. Sekarang teacher nak terangkan sejenis lagi pump iaitu pump proton nama dia. Kalau silibus KBSM yang lama tak adalah pump proton ni. Jadi kamu lebih advance lah. Okay. Jadi sekarang ni pump proton Pump proton ni dia terdapat pada sel epitelium yang melapisi rongga perut. Kita tahu kamu belajar masa sains menengah rendah dulu. Dalam perut kita ni pH-nya adalah pH yang rendah. Berasid. Jadi pump proton ni lah yang akan menyebabkan kandungan perut kita berasid. Penting kan? Medium berasid ni penting untuk tindak balas enzim pepsin dengan renin yang maksimum lah, yang optimum. pH mesti berasid. Jadi tenaga daripada ATP membolehkan ion hidrogen diangkut melalui protein pembawa ke luar sel. Jadi sekarang ni ion hidrogen ni dia H+. Dia H+. Jadi ialah yang akan membuatkan keadaan semakin berasid. Bila kepekatan ion hidrogen tinggi, kawasan itu akan semakin berasid. Bermaksud pH-nya akan semakin rendah. Jadi sitoplasma. Dalam sitoplasma pH tinggi. Kepekatan, minta maaf sitoplasma, kepekatan ion hidrogen rendah. Jadi pH dia tinggi lah, lebih kepada alkali kan. Jadi sekarang ni walaupun kepekatan ion hidrogen dalam sel ni dah rendah, tapi kita masih lagi nak angkut ion hidrogen ni ke luar sel supaya berlakunya pengumpulan ion hidrogen dan penghasilan asid dalam rongga perut untuk make sure kandungan perut tu berasid. Jadi kita angkut menggunakan pengangkutan aktif sebab dia melawan kecerunan kepekatan. Daripada kawasan berkepekatan ion hidrogen rendah diangkut ke luar sel yang mana kepekatan hidrogen sudah tinggi. Tapi kita masih lagi nak angkut ion hidrogen itu ke luar sel. Kenapa? Nak memastikan kandungan perut berasid. Okey, jadi sedikit rumusan, revision balik. Pengangkutan pasif tidak memerlukan tenaga. Berlaku mengikut kecerunan kepekatan. Berlaku sehingga mencapai keseimbangan dinamik. Pengangkutan aktif pula, tadi pengangkutan pasif Pengangkutan aktif pula memerlukan tenaga, berlaku menentang kecerunan kepekatan, berlaku pengumpulan dan penyingkiran molekul atau ion. Itu perbezaan dia. Apa persamaan dia? Kedua-dua pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif mengangkut bahan merentasi membran. Kemudian kedua-dua pengangkutan ini berlaku melalui membran telak memilih ataupun membran separa telak.